Maka dengan itu, tanpa ada gadget di sisi kita untuk kita ralit, sikit-sikit kita ralit, seperti kita sekarang, kita boleh tumpukan apa yang kita hendak lakukan ketika itu. Maka tuan-tuan dan puan, dalam saya nak menganjurkan tentang penumpuan untuk mengukuhkan ataupun untuk membina vivid memories tuan-tuan dan puan, antara yang saya nak sarankan kepada tuan-tuan dan puan adalah put away your gadgets, put away your laptops, put away your handphones terutamanya. Kerana apa? Itu sebenar yang menjejaskan perempuan. Itu tuan-tuan dan puan tak boleh deny, tak boleh nafikan. Ia memang menjejaskan perempuan. Okey. Dengan macam saya cakap, prerequisite ini, dengan yang perkara asas ini tuan-tuan dan puan sudah lakukan, dan tahniah. InsyaAllah selepas ini perempuan tuan-tuan dan puan untuk mendapat vivid memories itu on track. Okey. Setelah penumpuan itu, setelah distraction, iaitu gadgets tidak ada, di sinilah tuan-tuan dan puan boleh menggunakan seluruh panca indera tuan-tuan dan puan. Pendengaran, penglihatan dan juga perasaan tuan-tuan dan puan. Perasaan, pengalaman tuan-tuan dan puan, apa yang ada di sekeliling tuan-tuan dan puan ini, tuan-tuan dan puan absorb menjadi background of your memory ataupun background of your brain that time. Okey. Ini mungkin sedikit teknikal tuan-tuan dan puan. Saya nak tuan-tuan dan puan fahami secara perlahan-lahan. Okey, saya pun akan ceritakan secara perlahan-lahan. Okey. Setelah gadget sudah ada, sekarang ini di depan kita ada Al-Quran. Dan Al-Quran ini kita sudah tahu kita nak hafal mana. Okey. Good start. Kita dah tahu kita nak hafal mana. Sekarang ini tuan-tuan dan puan kena rakam. Bukan maksud rakam macam mana. Tuan-tuan dan puan kena alert. Di mana tuan-tuan dan puan berada. Sekarang ni tuan-tuan dan puan berada di situasi mana. Di rumah. Dan ketika itu bagaimana? Ada anak ke? Ataupun tuan-tuan dan puan seorang ke? Dan seterusnya, apa perasaan tuan-tuan dan puan ketika itu? Memanglah, ketika kita menghadap Al-Quran ketika itu, bukan bermakna kita tidak ada perkara lain yang kita fikirkan. Tidak ada perasaan lain yang bercampur bau ketika itu. Tetapi saya welcome itu. Mungkin tuan-tuan dan puan akan cakap, itulah distraction. Itu pun distraction di samping gadgets. Tetapi, saya nak cakap pada tuan-tuan dan puan, yang dikatakan distraction itu sebenarnya bukanlah distraction, tetapi itu adalah background of your vivid memories. Ambil macam ni tuan-tuan dan puan. Bayangkan tuan-tuan dan puan tengok filem. Saya tanya tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan ketika tengok filem, tuan-tuan dan puan ada tak? Ada tak tengok handset? Mesti 99% cakap takkan nak tengok. Kerana di depan mata tu ada yang lebih menarik. So, di situ menjawab soalan tuan-tuan dan puan, mana yang dikatakan distraction, the real distraction. Movie itu adalah your background. Gadgets itu adalah your distraction. Okey. Dan ketika itu, okey, contoh. Okey. Kita masih dalam keadaan dalam contoh movie. Kita dalam movie theater. Kita tengok movie. Ketika itu kita boleh nampak seolah dia very real. Dan kita mungkin ketika itu movie itu menyentuh perasaan kita. Dan sedar tak tuan-tuan dan puan? Di dalam movie tersebut sama ada di awal ataupun semasa movie itu berjalan ataupun di akhir kita akan dengar muzik. Dalam istilah yang lebih tepat, original soundtrack, OST. Setiap movie ada OST. Maka
Apa guna OST itu? OST ini adalah salah satu elemen untuk dia mengembalikan vivid memories tuan-tuan perempuan terhadap movie tersebut. Okey. Dah faham? Okey, sekarang ni tuan-tuan dan perempuan. Balik kepada situasi kita sedang menghadap Al-Quran. Situasi kita di luar sana, situasi kita di depan kita itu, perasaan kita, apa yang berlaku di sekeliling kita, apa yang ada di depan kita, itulah layar kita, itulah background kita. Itulah kita punya background of our vivid memories kita. Kerana itu tidak kekal. Sama macam movie tadi. Movie tersebut mungkin last for 2 hours only. Bukan 24 jam. Okey. So, itu pertama. Seterusnya, mana pula OST tu? Kalau dekat movie itu ada OST, original soundtrack, sekarang ini Quran yang kita nak hafal itulah the original soundtrack of your situation. Dengan ketika itu, ketika peristiwa itu berlaku, kita hafal satu muka surat ataupun kita hafal ayat tertentu. Kita menggunakan panca indera kita, pendengaran kita, penglihatan kita dalam hafal tu. Berlatar belakangkan perasaan kita, situasi ketika itu. Insya-Allah, dengan itu kita dapat mengharmonikan antara apa yang saya cakap, sesuatu yang sementara dengan sesuatu yang kita harap ia kekal. Yang sementara itu adalah situasi tersebut dan yang kekal itu adalah Al-Quran yang kita ingin hafal itu. Maka dengan kita gabungkan dua-dua ini, contohnya setelah setengah jam, setelah 1 jam kita dapat achieve satu muka surat. Saya yakin insya-Allah tuan-tuan perempuan, ketika tuan-tuan perempuan menghafal ataupun mengulang kembali apa yang tuan-tuan perempuan hafal muka surat tersebut, bukan setakat ayat Quran itu tuan-tuan perempuan ingat, tetapi situasi tuan-tuan perempuan pun tuan-tuan perempuan ingat. In fact, mungkin to the detail di mana tuan-tuan perempuan ingat apa baju tuan-tuan perempuan pakai. Apa perasaan itu, apa yang berlaku, apa yang tiba-tiba terlintas di fikiran tuan-tuan perempuan. Ini insya-Allah kita akan membuatkan perjalanan kita menghafal Quran is very colourful. It is not stressful. Dengan itu kita akan terus explore apa lagi experience yang kita akan dapat ketika kita menghafal Quran. Kita akan rasa, wow, dengan cara ini di mana-mana kita boleh menghafal. Lagi tekun kita nak hafal kerana coming along the Al-Quran lies behind that is the experience. So, tuan-tuan dan perempuan, dengan itu, tuan-tuan dan perempuan dapat menemui the most practical way dalam menghafal Quran. Dengan cara kita tidak menjadikan penumpuan kita mengasingkan diri kita seasing-asingnya. Dalam dunia sekarang ni, we have to blend in. Blend in dengan cara di mana there's no such thing kita boleh nak berseorangan. Nak lagi ketika PKP ini ada ahli keluarga kita. Maka tuan-tuan dan perempuan, it is okay. It is okay to be present in your life during your memorization of Quran. Maka tuan-tuan dan perempuan, sekian sahaja approach
sekian saja perkongsian kita pada uh, kali ini, episod ini. Saya harap tuan-tuan perempuan dapat faham dan mungkin insya-Allah kita akan kupas lagi dengan lebih santai ataupun dengan lebih detail bagaimana kita nak membina vivid memories kita ini dengan lebih mudah. Saya minta maaf kalau perkongsian pada kali ini bersifat lebih teknikal. Memang ia memang memerlukan masa untuk kita hadam, untuk saya luahkan kepada tuan-tuan perempuan. Kerana terus terang saya cakap, this is the very bedrock of my approach. Vivid memories. Dengan itu tuan-tuan perempuan, selamat mencuba. Dan jika ada persoalan, kebuntuan, sharelah pada saya supaya kita boleh sort it out. Dengan itu tuan-tuan perempuan tak rasa lost dalam nak praktikkan apa yang saya kongsikan kepada tuan-tuan perempuan, terutama pada kali ini. Dengan itu, all the best. We shall meet again. With that, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.